Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat peminat bougainville ataupun bunga kertas. Selamat berjumpa kembali di dalam Amar Yusuf Channel. Okey, jadi kali ini saya akan kongsikan cara untuk memindahkan pokok bunga kertas dari dalam polybag ke dalam pasu yang lebih besar. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, saksikan sehingga tamat. Terima kasih. Okey, di hadapan saya ni adalah dua jenis bunga kertas. Yang di kiri saya ni adalah ladybird. Okey, jenis ladybird. Okey. Di dalam polybag yang bersaiz 6x9. Okey, dah ada bunga 3 tangkai, 3 dahan yang berbunga. Manakala yang di kiri saya ni adalah ekor musang putih. Jadi saya nak buat dua pemindahan polybag. Yang ni jenis tanah yang poros. Manakala satu lagi ni tanah yang padat. Ini pemberian daripada sahabat kita dari Kuantan. Jadi alhamdulillah lah, saya dapat pokok yang cantik lah. Okay. Jadi kita akan mulakan dulu dengan bahagian bunga kertas ladybird dulu. Okay. Okey, untuk memindahkan anak pokok daripada polybag ni, kita perlu sediakan media lah dalam pasu ni. Okay. Jadi seperti biasa, media yang saya gunakan adalah jenis campuran topsoil dan baja kompos yang saya buat sendiri lah. Okay. Jadi kita akan sediakan lubang untuk pokok bunga kertas yang kita akan tanam. Sukat dulu kedalaman lubang yang kita nak tanam ke dalam lubang. Jadi sekiranya tanah ataupun perlu dikorek, kita akan keluarkan lagi. Okay, kita dah korek, dah sediakan lubang untuk pokok ni. Jadi sebolehnya biar pangkal pokok ni berada di bawah sedikit daripada permukaan pasu. Okay. Jadi sedalam ni lah kita akan tanam. Okey, sebelum tu kita buka pancang ni atau tiang sokongan ni. Okey, kalau kita perhati tanah ni adalah jenis yang masih dalam keadaan lembap. Jadi kita akan gunakan cara kita tarik polybag ni daripada tanah. Di sebenarnya ada berbagai cara. Ada cara memotong polybag pun boleh, dan kita tarik polybag ni pun boleh. Cara dia kita terbalikkan macam ni. Ini kita buat tengok pada keadaan tanah. Kalau tanah tu dalam keadaan yang padat ataupun tidak terlalu longgar, kita boleh guna dah tarik. Tapi kalau dia sukar untuk kita tarik, kita boleh guna cara potong. Nampaknya dia agak sukar untuk kita tarik. Jadi cara
Cara kedua yang kita boleh guna adalah dengan memotong, memotong polybag. Bila kita dah tarik sedikit bahagian bawah polybag ni, kita boleh terus gunting. Tanpa kena pada akar, kita dah longgarkan tadi. Okey. Bahagian bawah ni kita potong, bahagian polybag, bahagian bawah kita potong. Dan disebabkan tanah ni dia memegang, tidak longgar, so kita boleh potonglah polybag ni, dengan berhati-hati supaya akar tidak terpotong juga. Dan kita boleh pisahkan polybag macam ni. Ni dalam keadaan tanah yang masih memegang akar. Dan terus bolehlah kita terus tanam. Dan pastikan dia duduk tengah-tengah. Selepas tu kita bolehlah tambah tanah ataupun tambah media. Kalau kita perhati tanah ni memang cantik. Kita guna tanah poros, tanah di bawah pokok buluh. Kebetulan di sekitar rumah saya ni ada pokok buluh, jadi tanah dia pun cantik. Dia tidak bergetul, tidak padat. Kita ratakan bahagian pangkal pokok. Dan kita padatkan dengan tangan sedikit, supaya tanah tersebut memegang tanah pada pokok tadi. Kemudian kita letak pancang agak keluar daripada tanah asal tadi. Untuk kita ikat balik dahan-dahan tadi. Selepas habis bunga ni gugur, nanti kita akan potong, kita akan pruning ataupun kita akan cantas. Dan bahagian ujung ni nanti kita boleh semai lagi. Kita boleh semai untuk kita kebanyakan. Ada satu lagi tinggal. Ada 4 dahan di situ. Alhamdulillah, 3 daripada dahan tersebut dah berbunga. Ini merupakan bunga yang pertama, bunga pertama selepas ditanam. Dan kita boleh terus siram sebelum kita letakkan di ruangan yang cukup cahaya matahari. Kalau kaedah yang pertama tadi, kita potong polybag, kita potong bahagian bawah dia, bahagian dasar, dan kemudian kita potong bahagian tepi. Yang ni pula kita akan tarik polybag ni, sebab dia bergantung pada tanah. Ada kalau tanah tu tanah yang perui, mudah longgar, kita boleh potong gunakan kaedah yang pertama. Tapi sekiranya tanah yang pada pokok tu padat, dan kita cuba tarik dan tanah tidak perui, maka kita boleh gunakan kaedah tarik poli, supaya poli ni boleh digunakan, recycle balik.
Sebelum tu kita potong lah duri ni sebab masih apa lagi duri tu masih tajam lagi. Alright, sikit lagi. Okey. Itu lagi. Alright. Jadi cara adalah letakkan jari kita di bahagian muka polybag tu dan kita terbalikkan begini dan kita tarik. Okey. Kita tarik dengan perlahan-lahan supaya tanah tidak pisah daripada akar. Dan masa ni paling penting kita kekalkan bentuk ataupun tanah yang melekat pada akar. Okey. Dan kalau kita perhati, okey, macam ni. Kita perhati akar dia cantik. Okey. Ada akar baru, putih lagi. Ada akar lama yang dah warna coklat. Okey. Dan dia gunakan tanah bakar ni. Gunakan tanah bakar. Okey. Alright. Dan kita letakkan pada pasu di tengah-tengah, agak-agak dia berada di tengah. Dan terus tuang tanah atau mindia yang baru di sekeliling. Pusing. Okey, cantik. Cukup. Okey. Jadi kita lepas apa ni, kita dah ratakan tanah dan penuhkan pada bawah sedikit daripada permukaan pasu ni. Tujuannya bila kita siram, air tidak melimpah lah. Dan kita tekan sedikit pada bahagian tanah pokok asal tadi, tanah asal. Okey, tekan sedikit dan bagi padat. Dan bolehlah proses penyiraman. Dan seterusnya kita letakkan di panas terbuka lah. Kalau dah macam ni pokok ni stabil, kita dah boleh letak di tempat panas. Kalau pokok yang baru, contohnya kalau kita beli dalam bungkusan, kita elakkan terus tanam di ataupun letak di tempat panas. Kita bagi rehat dulu. Pokok yang jauh perjalanannya dia stres, dia dalam keadaan yang stres, kadang-kadang sampai ke tangan kita layu kan, dan tak perlu kita nak pindahkan dulu. Bagi dia rehat, agak dah stabil, baru kita pindahkan ke pot ataupun ke pasu. Okay? Jadi itu cara-cara yang saya biasa amalkan lah kalau kita dapat pokok yang dihantar melalui kurier. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Kepada sahabat-sahabat, selamat meneruskan hobi menanam pokok bunga kertas, sehingga berjumpa di lain siaran. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menonton, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.